Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini agenda Awani. Malam ini kita akan berbicara tentang Sabah memilih. Pada hujung minggu ini, iaitu pada hari Sabtu, akan hari penamaan calon 12 September. Tetapi dalam minggu ini amat penting kerana ada beberapa perkara yang akan berlaku sepanjang menjelang hari penamaan calon. Parti-parti yang akan bertanding akan mengumumkan calon-calon mereka. Hingga ke saat ini kita tidak dapat lagi pengumuman rasmi dari kesemua parti sama ada warisan plus ataupun warisan campur. Siapakah yang akan bertanding di kesemua 73 Dewan Undangan Negeri yang akan dipertandingkan. Begitu juga rakan-rakan UMNO, BN dan juga parti-parti negeri Sabah. Kesemuanya ini kita menunggu dengan orang kata pun penuh debaran kerana kali ini dikatakan akan begitu ramai sekali yang akan menawarkan diri untuk bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah. Tetapi beberapa hari lalu pihak SEEDS ataupun Society Empowerment Economic Development Sabah ataupun SEEDS Sabah sudah pun mengeluarkan satu dapatan imperatif menjelang pilihan raya negeri Sabah 2020 ini. Tetapi apa yang penting dapatan berkaitan dengan pilihan raya negeri kali ini lebih kepada bagaimana pilihan rakyat Sabah berkaitan dengan calon, berkaitan dengan individu, berkaitan dengan isu dan juga latar belakang parti yang akan menawarkan diri dalam pilihan raya negeri kali ini. Pastinya ia berbeza pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu dan apa juga tindakan dan juga maklum balas yang berlaku sekarang di sekitar Sabah dan juga di peringkat persekutuan adalah penting untuk kita melihat bagaimana pergerakan pengundian yang akan berlangsung pada 26 September akan datang. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya bersama Dr. Arnold Puyok, pensyarah sains politik dari Universiti Malaysia Sarawak tetapi orang Sabah. Rakan saya lama juga tidak bertemu sejak PKP ini. Apa khabar Dr. Arnold? Ya, bagus. Itu suara daripada dari Dr. Arnold Puyok dari Universiti Malaysia Sarawak. Dr. Arnold, menjelang hari penamaan calon, adakah Dr. Arnold akan melihat kompromi terbesar akan berlaku dalam perbincangan ataupun koalisi mana-mana, juga koalisi politik sama ada Warisan Plus, Perikatan Nasional dengan rakan-rakannya, UMNO, Barisan Nasional dan juga rakan-rakannya, dan juga parti-parti negeri Sabah. Jadi apa jangkaan Dr. Arnold menjelang hari penamaan calon? Adakah mereka boleh selesai ataupun mereka akan terus menawarkan diri dengan calon yang mereka sudah sediakan dan pastinya akan berlaku pertandingan banyak penjuru pada 26 September akan datang? Ya, kalau kita lihat memang kita tidak dapat elakkan pertandingan banyak penjuru pada pilihan raya kali ini. Tapi kalau saya boleh membuat komen berdasarkan kepada kajian yang kita buat, nampaknya kelebihan sedikit kepada gabungan BN, PN dan juga rakan-rakan BN dan juga PN. Dan kalau kita lihat pada pihak warisan pula, kalau mereka bergabung dengan APCO dan juga PH, rakan-rakan mereka di PH, mereka dapat memaksimumkan kelebihan masing-masing untuk berhadapan dengan pihak BN, PN dan juga rakan-rakan BN dan juga PN. Dan bagi saya, sama ada mereka ingin bergabung ataupun tidak, soalannya di sini adalah hanya dengan bergabung, hanya dengan berkompromi, maka mereka boleh bersaing dengan lebih kompetitif. Dan yang menariknya Nazri, kalau kita lihat peranan parti-parti tempatan juga agak penting. Dan saya melihat parti-parti tempatan seperti PCS contohnya, Parti Cinta Sabah ataupun STAR, ataupun Parti Cinta Sabah mampu memberikan saingan yang agak sengit. Terutama sekali di kawasan-kawasan pedalaman, di kawasan-kawasan yang majoriti adalah kawasan Kadazan Dusun. Okey, menjelang hari penamaan calon, adakah Dr. Arnold akan melihat kompromi mungkin akan berlaku antara parti gabungan PN ataupun MN, Muafakat Nasional, tetapi sukar untuk mendapatkan kompromi bagi parti-parti domestik ataupun parti lokal Sabah, begitu? Ya, saya melihatnya begitu kerana kalau kita lihat PCS, saya melihat PCS akan bertanding sebanyak kursi yang mungkin kerana PCS ingin muncul sebagai alternatif ataupun sebagai kingmaker. Dan saya melihat setakat ini kita nampak populariti PCS semakin meningkat
terutama sekali di kawasan yang seperti yang saya katakan tadi, di kawasan-kawasan pedalaman dan di kawasan yang di majoritinya adalah kawasan dusun. Okey, menarik. Apa pun kita akan tunggu pada hari Sabtu ini, siapakah yang akan bertanding dan juga parti manakah yang akan berlawan antara mereka dalam Pilihan Raya Negeri Sabah 2020 ini. Okey, kembali kepada kajian SIDS, Dr. Arnold dan Dato' Arnold antara pembentang dalam kajian ini. SIDS mendapati bahawa pengundi yang berusia antara 21 hingga 30 tahun dan juga antara 31 ke 40 tahun mempunyai satu persentage ataupun peratusan yang agak signifikan untuk menentukan ke mana arah pengundian pada 26 September akan datang. Jadi, mengapa ini penting pada Dr. Arnold, pengundi muda? Ya, kalau kita lihat, Nazri, pengundi muda ini kebanyakan daripada mereka sangat bergantung kepada sosial media. Dan kalau kita lihat pengundi muda ini, mereka mempunyai fikiran yang lebih terbuka. Mereka boleh memihak kepada mana-mana parti yang mereka rasa perjuangan parti tersebut sesuai dengan cita rasa orang-orang muda. Dan kalau kita lihat orang muda ini juga, mereka cepat tertarik dengan program-program, dengan idea-idea yang diketengahkan oleh parti-parti yang akan bertanding. Dan kalau saya dapat kaitkan ini dengan dapatan kajian SIDS yang lain adalah, kalau kita lihat antara isu-isu yang penting bagi orang-orang muda adalah isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, isu-isu yang berkaitan dengan peluang-peluang pekerjaan, ataupun isu-isu yang berkaitan dengan program-program yang sesuai dengan cita rasa orang-orang muda. Walaupun kebanyakan daripada orang muda masih mengatakan yang isu-isu berkaitan dengan PTI, isu-isu yang berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 63 adalah isu yang penting. Tetapi apabila kita tanya, mereka kaitkan kedua-dua isu ini, mereka kaitkan dengan isu-isu ekonomi, isu-isu peluang pekerjaan. Dan kalau kita tanya manakah isu yang paling penting di dalam MS63, mereka kata isu-isu yang berkaitan dengan royalti minyak. Dan mereka kaitkan isu royalti minyak ini dengan isu pendapatan kepada negara dan bagaimana pendapatan itu boleh digunakan untuk meningkatkan sosioekonomi orang-orang muda. Okey, kita nak tahu juga dari dapatan SIDS ini dikatakan hampir dari 1.124 juta pemilih yang akan menunaikan tanggungjawab mereka dalam Pilihan Raya Negeri kali ini. Di mana anak muda ini? Di mana mereka, Dr. Arnold? Adakah kita boleh katakan dia pukul rata di semua kawasan parlimen dan juga DUN ada anak muda ini? Tetapi kalau spesifiknya di mana mereka? Kebanyakannya, majoritinya di mana dan peratusannya bagaimana, Dr. Arnold? Dan kalau kita lihat, Nazri, tidak ada data yang jelas yang kita boleh tunjukkan di mana sokongan anak-anak muda pada ketika ini. Tapi kalau kita lihat secara terperinci, sokongan itu terdapat di kesemua parti-parti yang ada di Sabah. Dan ini yang menarik untuk kita kaji. Mungkin selepas SIDS melakukan survei yang kedua nanti, selepas pencalonan, selepas nomination, dan kita akan lihat di mana sebenarnya anak-anak muda ini dari segi kecenderungan mereka untuk memilih pada pilihan raya nanti. Sinonim dengan Pilihan Raya Negeri Sabah, kita tidak boleh menafikan faktor geografi. Penting untuk kita melihat di mana sokongan itu akan diberikan. Kalau di kawasan pesisir, ini antara tumpuan, kawasan tumpuan semua parti politik. Kalau mereka dapat menang majoriti di kawasan pesisir dari sempadan Brunei, iaitu daripada Beaufort hinggalah menuju ke pantai timur Sabah, ke Lahad Datu dan juga Sepona. Jadi mereka boleh gambarkan mereka sudah boleh bersedia untuk ke Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai kerajaan. Tetapi bagi anak muda, adakah Dr. Arnold dan juga rakan SIDS melihat bahawa kita boleh perincikan kehendak anak muda di kawasan pedalaman, terutamanya di kawasan KDM ini, bagi kawasan pesisir pantai, terutamanya kawasan yang majoritinya Bugis, kawasan Melayu Brunei, kawasan Suluk di kawasan pantai timur Sabah dan di kawasan bandar, terutamanya di Tawau, Sandakan dan juga Kota Kinabalu, adakah aspirasinya mereka sama ataupun boleh kita perincikan ia ada perbezaan? Bagaimana dapatan dan juga analisis Dr. Arnold tentang itu? Kalau kita lihat secara umum, kalau kita berdasarkan kepada, sebelum kita tanya kepada responden kita,
isu-isu yang akan mempengaruhi undi mereka. Dan kalau kita lihat secara terperinci, respon orang-orang muda, sebenarnya respon orang muda itu berkaitan dengan respon mereka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan PTI, isu-isu yang berkaitan dengan MSCC3, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan bantuan prihatin nasional yang kita kaitkan dengan isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi. Dan kalau kita pergi dengan lebih dalam lagi, nampaknya orang muda dia lebih terkesan dengan isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan peluang-peluang pekerjaan. Dan kita melihat di kesemua kawasan pun nampaknya tren ini agak sama, tidak ada beza daripada kawasan Pantai Timur, kawasan West Coast ataupun kawasan pedalaman. Nampaknya tren agak konsisten bahawa orang-orang muda ini terkesan dengan keadaan ekonomi sekarang dan mereka ingin melihat parti-parti politik yang mampu untuk mempersembahkan peluang-peluang ataupun perancangan-perancangan yang sesuai dengan cita rasa orang muda. Adakah faktor konservatif ataupun faktor identiti itu masih dominan untuk anak muda di kawasan pedalaman? Walaupun kita menganggap mereka terbuka dengan media sosial, mereka lebih dekat dengan orang kata pun exposure media dan sebagainya, tetapi kita tidak boleh menafikan bahawa politik identiti, kalau mereka biasa dengan parti A, bapa mereka menjadi penyokong tegar parti A, anak mereka akan menjadi penyokong tegar parti A, begitu. Adakah di Sabah begitu, Dr. Anor? Dia bergantung pada kawasan-kawasan tertentu nanti. Kalau kita lihat contohnya, saya bagi contoh. Kalau kita pergi ke kawasan pedalaman sedikit di kawasan Keningau, di situ terdapat ramai anak-anak muda yang tertarik dengan corak kepimpinan ataupun perjuangan star contohnya. Datuk Jeffrey Ketingan, dan Datuk Jeffrey Ketingan mempunyai ramai pengikut daripada golongan muda kerana mereka sudah terbiasa dengan nama Datuk Jeffrey, mereka sudah terbiasa membaca tentang perjuangan Datuk Jeffrey, perjuangan MSCC beliau, maka beliau mempunyai pengikut daripada kalangan orang muda yang sangat besar. Tapi kalau kita pergi keluar sedikit daripada kawasan pedalaman, politik identity ataupun politik personality tidak begitu kuat. Dan kalau Nasri dapat melihat salah satu slide yang kita tunjukkan dalam kajian kita melihat bahawa perbezaan di antara pemilihan calon dan juga parti itu perbezaannya tidak begitu ketara. Mungkin dalam sekitar 1 ataupun 2% saja. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat menarik bagi pihak SID sendiri, sebab selama ini kita fikir kecenderungan orang itu adalah kepada parti ataupun kepada calon. Tapi apabila kita membuat kajian, nampaknya sekarang ini secara keseluruhan kecenderungan kepada parti. Tapi kalau untuk orang muda, kita melihat orang muda masih lagi melihat kepada calon yang akan bertanding. Lebih daripada parti. Menarik. Bagi Dr. Anor, melihat dengan dinamik politik negara sama ada di peringkat nasional dan juga peringkat negeri Sabah, anak muda begitu fluid. Mereka ingin berpartisipasi secara sihat dalam demokrasi berparlimen di negara kita. Kita sudah lihat dalam undi 18 gerakan-gerakan massa seperti parlimen digital, dan sekarang di Sabah sedang digerakkan Bangkit Sabah Bangkit yang didokong oleh kebanyakan anak muda. Dan apa yang berlaku seminggu dua ini, isu berkaitan dengan Beviona, adakah anak muda akan menjadi satu suara yang benar-benar akan menentukan siapakah yang akan dipilih sebagai kerajaan Sabah kali ini, iaitu kingmaker kalau saya boleh katakan begitu? Pandangan Dr. Anor? Dan saya percaya, Nasri, kalau kita lihat isu-isu yang dinaikkan sekarang ini yang berkaitan dengan orang-orang muda, saya percaya itu nanti akan mempengaruhi dan itu nanti akan menggalakkan lebih ramai orang muda untuk keluar mengundi. Dan bukan itu sahaja, antara faktor lain yang saya pikir akan menggalakkan orang-orang muda keluar mengundi adalah
kerana ramai di antara parti-parti yang sekarang ini yang telah mengetengahkan orang-orang muda. Dan kalau kita lihat, saya beberapa minggu lepas saya berada di Sabah dan saya mengikuti perkembangan PCS contohnya, dan melihat bahawa terdapat beberapa muka-muka baru yang diketengahkan oleh parti PCS. Dan ini sebenarnya nanti akan menarik minat orang-orang muda untuk keluar mengundi pada pilihan raya akan datang. Dan bagi saya, bukan hanya PCS, dan saya juga melihat parti-parti yang lain pun nanti akan mengetengahkan orang-orang muda, muka-muka baru, dan ini secara tidak langsung nanti akan meningkatkan minat orang muda untuk keluar dan membuang undi. Bagi Dr. Arnold, dengan kenyataan pimpinan politik sama ada di dalam kabinet ataupun di peringkat tempatan negeri Sabah berkaitan dengan seolah-olah ataupun ambil mudah apa yang berlaku kepada Viviana Mosibin itu, adakah ia suatu yang tidak perlu dilakukan ataupun ia akan ada satu tindak balas dalam pilihan raya kali ini? Ya, bagi saya apa yang penting di sini adalah melihat kepada keperluan orang-orang seperti Viviana. Kalau saya pun pensyarah Nazri, ya, dan kita juga tahu ramai bahawa ya. ramai di antara kita punya student ini yang mengalami masalah connection ataupun masalah untuk belajar secara online. Dan apa yang perlu diambil perhatian oleh pemimpin adalah untuk memahami sebenarnya apakah keperluan-keperluan pelajar kita, bukan hanya di Viviana, tapi pelajar-pelajar yang tinggal di luar bandar. Apa mereka punya keperluan dan bagaimana kerajaan boleh mengambil satu inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar yang mungkin berada dalam kekurangan ataupun memerlukan intervensi daripada kerajaan. Itu bagi saya lebih produktif, itu bagi saya lebih penting daripada kita menidakkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar seperti Viviana. Akhir sekali Dr. Arnold, adakah anak muda di luar Sabah, terutama dari Sarawak, yang tinggal di Sarawak dan juga di Semenanjung, akan pulang seperti mana mereka pulang pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu? Dan bagi saya, seperti yang saya katakan tadi, oleh kerana ada satu movement, ada satu keinginan dan juga ada satu tindakan daripada kebanyakan parti untuk mengetengahkan orang-orang muda, dan pada pilihan raya yang akan datang itu secara tidak langsung akan menggalakkan lebih ramai orang muda untuk keluar mengundi dan menyokong orang-orang muda yang akan bertanding. Okey, terima kasih Dr. Arnold Puyo atas analisis yang diberikan dengan dapatan seats sebentar tadi. Banyak perkara yang boleh kita angkat daripada dapatan seats ini, terutamanya pilihan kepada isu yang menjadi keutamaan mereka dalam pilihan raya kali ini. Penting untuk kita lihat adakah isu ekonomi, isu pekerjaan, isu berkaitan dengan pandemik COVID-19 dan seumpamanya. Begitu juga siapakah yang dikatakan layak menjadi Ketua Menteri Sabah dalam pilihan raya kali ini. Sama ada Datuk Seri Shafie Apdal, Madius Tangau, Bung Motaradin, Rahman Dahlan, Tan Sri Musa Aman, Haji Ji dan seumpamanya. Semuanya ada dalam dapatan seats itu. Kami akan cerakinkan dalam siaran agenda Awani dan juga Sabah Memilih. Itu sahaja malam ini. Sekian. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.